Alhamdulillah, anak telah faham dan telah pun mencatat segala hukum nun dan juga baris dua yang dimaksudkan nun ya nun mati, dan baris dua ya yang dinamakan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka terbit padanya 4 hukum. Sudah kita faham ya berapa terbit hukum? 4 hukum. Yang pertama apa? Izhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ikhfa. Itu 4 hukum. Penjelasannya anak telah pun faham. Yang maksud dengan izhar halqi menyatakan, menerangkan bunyi nun ataupun tanwin, yaitu mengeluarkan bunyi huruf dari makhrajnya tanpa tanpa guna. Itu makna izhar halqi. Seterusnya dimaksudkan dengan idgham apa pula? Jangan lupa, yaitu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Kira-kira seperti bunyi huruf bersatu. Itu namanya idgham. Yang ketiga iqlab. Sudah tahu, menukar huruf nun mati atau baris dua dengan bunyi huruf mim pada lafaz. Tulisan tidak ditukar, pada lafaz saja bunyi. Yang ketiga. Yang akhir, erti ikhfa. Dia telah faham, yaitu bunyi nun dan juga tanwin dibunyikan antara satu bunyi yang izhar dan juga idgham. Itulah dia anak yang kita perlu perhatikan 4 hukum. Tetapi ada bahagian pula. Kalau diperhatikan kepada bahagiannya, maka di sana akan terbit pula 6 bahagian. Hukumnya 4, tapi bahagian berapa? 6. Cuba semua bersedia dan dengar apa yang katakan 6 bahagian. Yang pertama, cuba ikut semua. Izhar halqi, cuba. Izhar halqi. 1. Yang kedua, idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Dah berapa? 2. Yang ketiga, idgham bi ghairi ghunnah. Idgham bi ghairi ghunnah. Berapa? 3. Izhar mutlaq. Izhar mutlaq. 4 dah. Iqlab. Iqlab. Yang akhirnya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ini bahagian. Hukumnya 4, bahagiannya berapa? 6 bahagian. Jadi alhamdulillah setelah anak-anak faham segala hukum dan juga bahagian nun mati dan juga baris dua tadi yang bertemu dengan huruf berkenaan, kali ini sebagai penjelasan daripada soalan cikgu, nak menduga betul-betul apa yang telah anak-anak faham dalam pelajaran kita tentang 4 hukum. Pertama, cikgu minta terangkan berapa huruf izhar halqi. Ingat semua. Berapa huruf izhar? Makna huruf izhar, makna jumlahnya berapa huruf izhar halqi? Cikgu nak kemukakan soal ini kepada Muhammad Amin. Cuba. Ya cikgu. Izhar halqi ada 6 huruf cikgu. 6 huruf, tepat 6 huruf. Cuba terangkan supaya semua anak-anak dan juga para penonton faham. Yang pertama hamzah. Hamzah. Yang kedua ha. Ha. Yang ketiga ain. Ain. Yang keempat ha. Ha. Yang kelima ghain. Ghain. Yang keenam kha. Kha. Tepat anak-anak. Inilah izhar hal. Ingat tak? Cikgu telah berikan syair dan juga pantun. Kalau kita hafaz, tak payah lagi sebut. Ingat tak? Ingat cikgu. Cuba. Hamzun fahaun thumma ainun haun. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Betul tak? Alhamdulillah. Cuba semua. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jangan lupa, cuba semua. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Alhamdulillah. Ada lagi syair-syair yang lain seperti akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Tapi kalau dapat yang pertama ni sudah cukup lah ya. Nanti cikgu akan berikan lagi. Ada syair banyak tentang, dia kata in ghaba anni habibi hammani khabaruhu. Ini syair-syairnya kita boleh hafazkan lagi untuk menolong kita mengenal huruf izhar halqi. Ini soalan yang pertama. Soalan kedua pula, cikgu nak bertanya pula kali ini kepada Halilah. Ikuti para penonton dan anak sekalian. Soalannya begini. Terangkan pula berapa huruf idgham. Pada keseluruhan berapa huruf idgham? Halilah, terangkan.
Ada 6 cikgu. Cuba terangkan. Ya, Ra, Mim, Lam, Waw, Nun. Tepat 6 huruf. Bagaimana? Ada tak telah ulama dah kumpulkan dia punya bunyi? Ada? Ada cikgu. Ya. Bila dikumpulkan menjadi Yarmalun. Yarmalun. Cuba ikut semua. Yarmalun. Ya, Ra, Mim, Lam, Waw, Nun. Ini dia huruf idgham. Senang anak-anak jumpa nun mati. Ya, dengan baris 2. Dengan huruf ini masukkanlah. Idghamkanlah. Soalan yang ketiga. Cikgu nak kepada Taha. Tentu sekali. Dalam idgham ini ada mempunyai syarat yang tertentu. Ada tak syarat dalam idgham ini? Ada cikgu. Ya, terangkan. Syarat pada idgham ialah hendaklah nun mati terdapat pada 2 kalimah. 2 kalimah katanya. Baik. Artinya nun mati kalimah yang lain dan huruf idgham pada kalimah yang lain. Itu makna 2 kalimah. Nun mati baris 2 pada kalimah lain. Huruf idgham pada kalimah yang lain. Maka baru hukumnya dibaca dengan Idgham. Itu dia. Tepat. Bagaimana? Cikgu nak bertanya kepada Zahra. Kalau kita dapat nun mati atau baris 2 dalam satu kalimah, tapi baris 2 tak pernah jumpa dalam satu kalimah. Nun mati. Bagaimana kita nak? Ia wajib dibaca dengan izhar, cikgu. Wajib baca dengan? Izhar. Tak ada baca dengan idgham. Tak ada, cikgu. Bagi misal. Misalnya, bunyan dan dunya. Tak boleh. Tak boleh baca buyan. Tak boleh baca duyan. Sebab dalam satu kalimah. Itu syaratnya. Jadi kena baca macam ni, betul? Hendaklah Yang betul? bunyan, Lagi? bunyan, Lagi? bunyan, Lagi satu lagi misal. dunya. Dunia. Bunyan. Ya, 2 misal tadi kan? Itu dia anak. Terang nunnya. Dunia. Bunyan. Kalau dapat dalam satu kalimah. Itu syarat dia. Zahra telah beri dengan tepat. Seterusnya, saya ingin bertanya pula kepada Izzat. Berapa huruf iqlab? Hurufnya ada 1 cikgu, iaitu ba. Tepat. Satu je, senang aja anak-anak ya. Iqlab senang aja. Bila mim, nun mati, atau baris 2 jumpa dengan apa? Ba. Dengan ba. Baik. Cuba bagi satu misal boleh tak? Min ba'di. Nun mati jumpa dengan? Ba. Baik. Min ba'di. Inilah. Satu saja, senang. Dalam bahagian iqlab. Nun mati jumpa dengan ba. Kalau menurut tulis Rasmani, ada tanda apa? Mim kecil. Mim kecil di atasnya. Mim ba'di. Sekali lagi cikgu nak dengar bagaimana Suhana. Boleh jawab tuan. Apa yang kita nak tunaikan dalam bacaan iqlab ni? Bagaimana supaya betul-betul bunyi iqlab dengan tepat? Apa ada perkara-perkara yang mesti kita tunaikan? Boleh? Boleh cikgu. Berapa perkara? Ada 3 perkara. Oh, 3 perkara baru iqlab tepat. Terangkan. Yang pertama, menukarkan nun mati atau tanwin dengan bunyi mim pada lafaz sahaja. Tukar nun mati baris 2 jadikan apa? Bunyi mim pada lafaz. Satu. Yang kedua? Yang kedua, mengikhfakan mim di sisi ba. Yang kedua, ikhfakan mim di sisi ba. Bukan masuk. Diikhfakan di sini. Baik, yang ketiga? Yang ketiga, dengung atau gunnah beserta ikhfa. Dengung dan gunnahnya itu, ya, dengung atau gunnah tu dengan bunyi ikhfa sekali. Jadi kalau tunai 3 perkara ini, barulah bunyi iqlab dengan dengan tepat. Inilah anak-anak ringkasan daripada pelajaran kita tentang nun mati. Sekali lagi, cikgu nak bertanya kepada Mak Amin. Berapa huruf ikhfa hakiki? Itu dia. Ada 15 cikgu. 15. Baik. Kalau kita nak sebut satu-satu sad, apa dia, zal, tha, panjang ceritanya. Cikgu tak bagi syair. Ulama telah marang. Boleh tak terangkan syairnya? Boleh cikgu. Cuba. صف ذا ثنا كم جد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Kalau hafaz syair ni terlalu 15. Ya, sif, sad, thanatha. Semua hafaz tak? Cuba cikgu baca ikut semua. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Cuba semua. صف ذا ثنا كم جد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Alhamdulillah. Telah faham semua anak-anak hukum, ya, nun mati yang terbagi kepada 4 dan bahagian yang terbagi kepada 6. Itulah 4 hukum apabila bertemu dengan huruf hija yang ada 8.